Salam sejahtera semua, nama saya Koi Shuang dengan nombor matrik 277591. Dalam video ini, saya ingin membentangkan tugasan individu saya yang berkaitan dengan eksperimen Bobodot. Seterusnya saya akan membentangkan tentang latar belakang bagi eksperimen ini. Jom kita tengok siapakah tokoh bagi eksperimen ini. Tokoh bagi eksperimen Bobodot ini ialah Albert Bandura. Beliau telah dilahirkan di wilayah Alberta, Kanada pada 4 Disember 1925 dan baru-baru ini beliau telah meninggal pada 26 Julai 2021. Beliau merupakan anak bongsu lelaki daripada 6 adik-beradik perempuan. Dari segi pendidikan pula, beliau telah menyambung pelajaran dalam bidang psikologi di University of British Columbia di Vancouver dan memperolehi PhD pada tahun 1952 dari University of Lowell, Amerika Syarikat. Pada tahun yang sama juga, beliau telah berkahwin dengan Virginia Vance dan telah dikurniakan 2 anak perempuan iaitu Mary dan Carol. Beliau telah berjaya menjadi seorang Presiden American Psychological Association pada tahun 1973. Semasa beliau berusia 82 tahun, beliau masih lagi berkhidmat di universiti yang sama iaitu Stanford University dan telah menerima banyak anugerah atas hasilnya. Beliau telah menerbit banyak buku. Buku pertama yang telah diterbitnya adalah bertema Adolescent Aggression pada tahun 1959. Pada tahun 1977, beliau telah memperkenalkan teori pembelajaran sosial. Dari segi latar belakang eksperimen Bobodot ini telah dijalankan untuk mendemonstrasikan salah satu cara anak-anak belajar. Melalui eksperimen ini, kita dapat mengetahui bahawa pembelajaran adalah berlaku melalui pemerhatian dan juga interaksi dengan orang lain. Pada dasarnya, seseorang belajar dengan memerhati orang lain dan kemudian meniru tingkah laku tersebut sama ada secara conscious ataupun unconscious. Bagaimanakah eksperimen ini dijalankan? Berikut merupakan video-video berkaitan dengan eksperimen tersebut. Eksperimen ini dijalankan dengan menggunakan sekumpulan kanak-kanak. Kanak-kanak tersebut telah dibahagikan kepada 2 kumpulan iaitu kumpulan A dan juga kumpulan B. Seterusnya mereka akan dibawa ke bilik masing-masing bagi melancarkan eksperimen tersebut. Langkah pertama iaitu kanak-kanak bagi kumpulan A akan dibawa masuk ke bilik A, di mana dalam bilik tersebut terdapat seorang orang dewasa yang akan bertingkah laku agresif terhadap Bobodot tersebut. Sebagai contohnya, orang dewasa tersebut akan tendang, tumbuk dan memukul Bobodot tersebut di hadapan kanak-kanak. Kanak-kanak akan memperhatikan tingkah laku orang dewasa tersebut selama 10 minit dalam bilik tersebut. Yang kedua iaitu kanak-kanak bagi kumpulan B akan memasuki ke bilik B di mana terdapat seorang model dewasa yang tidak akan bertingkah laku agresif terhadap Bobodot tersebut. Sama juga, kanak-kanak juga akan berada dalam bilik tersebut selama 10 minit untuk memperhatikan tingkah laku tersebut. Akhir sekali, kedua-dua kumpulan kanak-kanak akan dibawa ke satu bilik selama 20 minit. Dalam bilik tersebut, mereka adalah bebas untuk melakukan sebarang aktiviti. Hasil daripada eksperimen Bobodot ialah kanak-kanak bagi kumpulan A yang telah menyaksikan tingkah laku agresif daripada orang dewasa tersebut telah melakukan tindakan yang sama seperti mereka, iaitu mereka akan melakukan tingkah laku agresif terhadap Bobodot, iaitu mereka akan menumbuk, menendang dan juga memukul Bobodot tersebut. Manakala bagi kanak-kanak kumpulan B, mereka tidak bertingkah laku agresif terhadap Bobodot tersebut. Mereka hanya akan bertingkah laku agresif dari segi verbal terhadap Bobodot tersebut. Melalui eksperimen ini juga, Albert Bandura telah mendapati bahawa kanak-kanak lelaki adalah bertingkah laku lebih agresif berbanding dengan kanak-kanak perempuan. Dalam eksperimen ini,
Teori yang telah digunakan bagi melancarkan eksperimen adalah teori permodalan. Apakah itu teori permodalan? Ia merupakan satu teknik modifikasi tingkah laku yang melibatkan pemerhatian terhadap tingkah laku orang lain dan seterusnya meniru tingkah laku tersebut. Keadaan tersebut adalah berlaku tanpa peneguhan secara langsung. Dan dalam eksperimen ini juga, tingkah laku baharu dapat dipelajari melalui permodalan. Dalam teori permodalan ini, ia telah melibatkan beberapa proses dalam pembelajaran pemerhatian, iaitu yang pertama, proses perhatian, yang kedua, proses penyimpanan, ketiga, proses produksi, dan yang terakhir iaitu proses insentif dan motivasi. Apakah proses-proses tersebut? Bagaimana proses tersebut diaplikasikan dalam bidang tertentu? Saya akan kaitkan proses tersebut dengan bidang pembelajaran. Dalam proses ini, proses yang pertama iaitu proses perhatian. So, dalam proses ini, para pelajar akan menumpukan segala perhatian mereka terhadap modal yang mereka nampak iaitu para guru. Mereka akan memberikan perhatian terhadap segala maklumat, segala informasi yang telah diberikan oleh para guru mereka. Proses yang kedua iaitu proses penyimpanan. Ia merupakan satu proses bagi kita untuk mengingati sesuatu perkara ataupun sesuatu maklumat yang lebih signifikan dalam otak kita. Dalam proses ini juga, para pelajar akan mengikutkan dan mewakilikan ingatan mereka dalam simbol-simbol tertentu. Proses yang ketiga iaitu proses produksi. Ia merupakan satu proses di mana sesuatu latihan akan dilakukan untuk merealisasikan sesuatu tingkah laku dengan bantuan proses sebelumnya iaitu proses perhatian dan proses penyimpanan. Dalam proses ini, mereka dapat mengukuhkan lagi segala maklumat yang mereka dapat daripada proses pembelajaran tersebut. Akhir sekali iaitu proses insentif dan motivasi. Ia merupakan sesuatu proses di mana apabila seseorang telah memperolehi sesuatu benda, mereka akan lebih mempercepatkan jemahan pemerhatian tingkah laku mereka kepada bentuk yang kita boleh nampak. Sebagai contohnya, dalam proses pembelajaran, Lily dulunya merupakan seorang yang agak malas dalam mengulang kaji pelajaran dan juga mengambil keputusan yang agak tidak baik dalam setiap kali ujian. Apabila gurunya memberitahu Lily, sekiranya Lily mengambil keputusan yang lebih baik daripada sebelumnya, Lily akan mendapat hadiah yang bernilai RM10. Hal ini telah menyebabkan Lily menjadi lebih tekun dan juga mempercepatkan dirinya untuk menghafal mengulang kaji pelajaran demi mendapatkan keputusan yang lebih baik pada ujian yang akan datang lagi. Secara kesimpulannya, saya ingin mengatakan bahawa eksperimen berbodoh ini sering digunakan dalam kalangan masyarakat dalam mempelajari satu tingkah laku yang baru. Sebagai contohnya, contoh-contoh yang telah saya berikan sebentar tadi telah menunjukkan bahawa proses bagi eksperimen berbodoh ini sering digunakan dalam kalangan masyarakat. Contohnya dalam pembuatan kek, dalam proses pembelajaran. Oleh itu, saya ingin mengatakan bahawa masyarakat dalam dunia ini, terutamanya kanak-kanak kecil, adalah senang terpengaruhi dan juga terikut-ikut dengan tingkah laku yang telah ditunjukkan di sekeliling mereka. Oleh itu, masyarakat-masyarakat yang terdekat dengan kanak-kanak haruslah sentiasa menjadi role model yang baik dan juga menunjukkan tingkah laku yang baik kepada mereka. Hal ini demikian kerana tingkah laku anda adalah senang diikuti oleh mereka, terutamanya kanak-kanak kecil ini. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.